Jadi dia bukan benda yang kita reka-reka. Macam cara dia cerita tu macam Kelantan dia reka. Nak macam kita minta lah lebih, kalau dia nak bagi. Tu ayat bodoh tu. Kita tidak reka ni, kita berdasarkan plan jangka masa panjang. Of course kita pernah ada Ustaz Tuan sebagai Menteri Kasar, Menteri kata apa, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okay. Dan of course banyak orang duk tanya, dulu masa PAS jadi Kementerian Kasar, dia tak bagi peruntukan ke apa ke whatever kan. So mungkin boleh Nazman boleh jawab juga apa yang telah diusahakan oleh Ustaz Tuan selaku Menteri Kasar pada ketika itu. Baik. Bila datang zaman Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mat dalam RMK ke-12, Datuk Tuan pada waktu itu memohon dengan kerajaan pusat, kementerian memohon sebanyak geran segera. PAS ni kerajaan pusat dalam PN kita proses orang panggil geran segera sebanyak 55 juta. Datuk Tuan dah bagi 55 juta geran. Kemudian diberikan juga satu pinjaman bernilai 48 juta. Ada geran, ada pinjaman. Kemudian Kasar juga secara cepat menubuhkan satu jawatan kuasa khas di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Air ataupun SPAN untuk memantau beberapa negeri iaitu Kelantan, Kedah dan juga Pahang sendiri bermula November 2021. Jawatan kuasa ini untuk melihat masalah-masalah yang wujud di 3 negeri tadi. Dan Kelantan dengan bantuan Kasar tadi kita terus bergerak buat kerja. Dengan dana 49 juta, kita buat 6 projek pembinaan loji rawatan air mini. Kita panggil mini LRA. Dan juga 2 projek menaik taraf sistem loji rawatan air sedia ada. Maksudnya kita tidak duduk diam lah. Dapat duit sikit tu kita terus gerak. Dan juga 14.5 juta yang selebihnya kita gunakan untuk agihan tangki statik. Kita akui kita ada masalah air di beberapa tempat. Jadi kita menyediakan 432 buah tangki yang kita letakkan di lokasi strategik untuk rakyat pakat guna yang dihantar secara setiap hari oleh 30 buah lori lah pada waktu tu. 30 buah lori ulang-alik ambil air di loji rawatan, hantar ke tangki statik. Dan secara keseluruhan Kasar ni dalam RMK 12 telah pun memohon 7 bilion. 7 bilion dah. Cerita 8 bilion ni bukan cerita baru sehari dua ni. Papa Noh nak sebut ke, Nik Nazmi nak sebut, kita dah bincang lama. Bukan satu nilai yang tiba-tiba pop up. Zaman Anwar kita minta lebih sikit lah 8 bilion. Tak. Benda ni kita secara dokumen, secara penuhnya, file-file, secara orang panggil feasibility study semua wujud belaka dah. Dan pada waktu tu dia punya kosnya 7 bilion. Kasar zaman Datuk Tuan tu dia bantu kami di Kelantan ni untuk siapkan loji rawatan air di Kampung Teluk, di Panji, Kota Baru, 30 juta liter sehari. Kemudian dia persiapkan juga loji rawatan air mini di Teluk Mesira 2 juta liter sehari. Dan pada zaman dia juga kita dah tukar 511 km pipe asbestos simen. Maksud Datuk Tuan ni memulakan penukaran dan dalam tempoh setahun tu dalam 100 km lebih siap dia buat. Dengan anggaran kos dalam 218 juta. Dan kemudian loji rawatan air mini di Ketereh 8 million liter per day, loji rawatan air mini di Jelawat 4 million liter per day, dan juga program-program NRW. Ini semua dah dibuat zaman Kasar, zaman Datuk Tuan. Baik. Kemudian bila datang zaman Papa Non ni, kita cuba sambung balik perbincangan zaman Datuk Tuan. Bukan kita buat benda baru. Kita hantar proposal yang sama dengan sedikit pengurangan. Kalau zaman Datuk Tuan, kita cakap nak tukar 4,006 km. Pada zaman Papa Non ni kita jujur, kita cakap dah siap tukar dalam 500. Yang kita nak tukar lagi ada 3,595 km. Kita bukan cakap nilai yang sama, kita cakap nilai yang baki lah. Baik. 8 bilion tadi yang saya ada share dengan kawan-kawan malam tadi bukan 7 loji rawatan air. Rafizi saya rasa dia mungkin dia salah faham. Yang kita nak bina adalah Kelantan pada waktu ni kita pengeluaran kita dalam 513 juta liter sehari. Ini pengeluaran kita saat ni. Kapasiti dalam 40 lebih kita punya loji rawatan air sekarang ni kita dapat 513 juta liter. Tetapi kita punya NRW sekarang ni Papa Berry besar 55 point lebih, dalam dekat 56% non revenue water ni yang bocor yang hilang ni. Jadi kalau 513 tadi Nurul, kita tolak dengan 55 something tu, yang tinggal dalam 200 juta liter sehari je. Ya, betul. Tinggal. Yang itu masuk dalam bumi, hilang bodoh itu ya. Jadi yang hanya 200 juta liter sehari. Jadi kita nak buat beberapa perkara lah dalam 8 bilion. Antaranya yang besar yang kita nak buat adalah pembinaan taps, takungan air pinggir sungai.
Yang ni semua negeri di Malaysia ada empangan masing-masing yang digunakan sebagai sumber air. Semua negeri lain ada. Kita Kelantan tak ada satu pun empangan ataupun takungan yang kita boleh guna sebagai sumber air. Tak ada. Empangan Pergau sebagai contoh. Memang 100% digunakan sebagai sumber untuk hidroelektrik. 100%. Tidak boleh digunakan untuk sumber air. Yang keduanya, kita ada satu empangan di Bukit Kuong di Rantau Panjang. Empangan ini juga hanya berfungsi sebagai takungan dan juga tebatan banjir untuk pegang air semasa musim bah, dan juga pada waktu kemarau dia ni menjadi sumber takungan kepada pertanian, bukan untuk sumber air. Jadi kita satu-satunya Kelantan yang mana negeri tidak memiliki reserve margin, Nurul. Negeri lain ada reserve margin dia. Kami kosong. Kosong. Bertahun-tahun lamanya. Jadi kita nak satu perubahan. Zaman Datuk Tuan ke, zaman Papa Non ke, kita nak satu perubahan supaya kita ada memiliki takungan air pinggir sungai di 5 lokasi. Baik, yang tu termasuk dalam 8 bilion tadi. Yang pertama sekali kita nak buat berdasarkan zon. Dia bukan takungan saja, tapi dia bersekali dengan loji dan juga pipe utama dan juga tangki imbangan. Ni standard lah untuk mana-mana takungan air pinggir sungai. Yang pertama di Jeli, kita cadangkan di Jeli untuk menyediakan 200 JLH yang bernilai setengah bilion, 500 juta. Kemudian takungan air pinggir sungai di Gong Kulim. Gong Kulim ni Pasir Putih, 500 juta liter sehari yang bernilai 900 juta. Ketiganya adalah TAPS ataupun takungan air pinggir sungai di Kuala Jambu, Tumpat, 300 juta liter sehari dengan kos 600 juta. Kemudian TAPS di Islamic City, Bandar Baru Tunjung, 400 JLH dengan kos 700 juta. Kemudian TAPS di Meranti, Pasir Mas dengan 300 juta liter sehari dengan kos 600 juta. Baik. Yang keduanya adalah dengan duit 8 bilion juga kita akan bina satu loji rawatan air di loji rawatan air lebih Gua Musang, 100 juta liter sehari bernilai 700 juta. Kemudian loji rawatan air di Machang 500 GLH 1.56 bilion untuk Machang saja, 1.56 bilion. Kemudian di loji rawatan air Nenggiri 100 GLH dengan nilai 789 juta. Kemudian kita nak tukar pipe-pipe yang saya cakap 3595 km lagi tu bernilai 1.7 bilion, 1.7 bilion. Dan keenamnya adalah kita nak minta kerajaan pusat hapus kira baki pinjaman. Kita ada pinjam dengan dia, dengan federal government ni dalam sekitar 279 juta. Kita ada pinjangan kerajaan pusat dan bukan ada sikit dengan kerajaan pusat dan dengan Asia Development Bank. Dengan Asia Development Bank tu yang 279 juta tadi, kita nak minta hapus kira benda tu, campur semua, barulah keluar 8.238 bilion.